Ngam-ngam guys. Fuad nampak ada pocong baring kat atas kerusi tu. Pocong. Muka pocong tu tepat-tepat tenung ke arah muka si Fuad ni. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Selamat kembali guys di Malam Mistik. Buat yang tak kenal aku, nama aku Anas Rahmat. Rasanya belum terlambat lagi aku nak ucapkan selamat berpuasa kat semua muslimin dan muslimat di seluruh dunia ni yang menghadap aku ni lah. Okay? Aku harap korang semua dapat jalankan ibadah puasa tahun ni dengan sebaiknya. Jangan jadi geng plastik hitam ni guys. Jangan jadi geng plastik hitam. Aku gurau je. Jangan jadi macam tu. Okay, malam ni aku nak story pasal abang security lagi guys. Yang lepas aku dah cerita satu kisah ni, satu kisah mamat ni yang namanya Mat P, yang bertugas sebagai abang security kat sebuah hospital kat atas bukit. Dia tak cakap hospital mana yang dia kerja tu, kan? Tapi baru-baru ni ada aku terbaca komen yang mengatakan hospital tu terletak kat Kelantan. Betul atau tidak? Yang tu aku tak tahu. Yang mana belum tengok cerita pasal Mat P ni, korang boleh lah search balik cerita aku yang lepas. Okay? Cerita kali ni aku petik daripada sebuah blog juga guys. Nanti aku letakkan link ni kat bawah ni. Untuk geng yang minat membaca, boleh teruskan membaca lah. Cerita yang aku nak story kali ni mengisahkan seorang mamat ni yang bertugas sebagai security juga, tapi dekat sebuah hotel yang terkemuka dekat Kuala Lumpur. Aku tak nak cakap hantu apa yang dia jumpa. Korang kena layan cerita ni sampai habis. Baru korang tahu jalan ceritanya macam mana. Okay, sebelum aku nak start cerita malam ni, seperti biasa guys, yang mana belum subscribe channel aku ni, bantu aku tekan butang subscribe tu. Tekan sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi cerita aku ni di masa yang akan datang. So, tunggu apa lagi? Jom kita terus layan je cerita ni guys. Let's go! Kisah ni berlaku pada seorang mamat ni yang bernama Fuad. Fuad ni berasal daripada kampung guys. Kampung yang mana satu tu dia tak bagi tahu pula. Okey, ada satu hari tu kawan sekampung dengan Fuad ni, namanya Zaidi. Zaidi ni ajaklah dia berhijrah ke Kuala Lumpur. Kata Zaidi, kat KL ni banyak kerja kosong. Fuad ni tanyalah kat kawan dia tu. Kerja apa tu babe? Alah, kau ikut je lah macam-macam kerja dekat sana tu. Daripada kau menganggur je kat kampung ni, baik kau ikut aku. Jawab si Zaidi ni. Fuad pun balas balik. Aku okey je, janji kerja tu kerja halal lah, kata Fuad. Dia nak kerja halal je guys. Dia tak kisah pun apa kerja sebenarnya. Fuad kata, kisah ni berlaku pada tahun 2004. Itulah kali pertama dia jejakkan kaki dia ke Kuala Lumpur untuk mencari rezeki. Fuad rasa bersyukur sangat sebab dia ada kawan yang pernah duduk kat KL ni. Dapatlah dia merasa juga duduk kat tempat orang kan. Tak adalah dia rasa janggal sangat duduk sorang-sorang kat Kuala Lumpur. Lepas tu pula dapat jugalah dia tambah pengalaman hidup, kata dia. So dia nak cuba nasib kerja dekat ibu kota yang besar ni. Maklumlah guys, orang sekolah tak tinggi ni kerja tak boleh memilih sangat. Cuma dia harap kerja yang dia dapat tu kerja yang halal. Bila dah sampai je kat Kuala Lumpur, si Zaidi pun jumpalah orang yang sepatutnya dia jumpa. Tak lama lepas tu Zaidi pun bagi tahu kat Fuad yang dia dah pun diterima kerja. Fuad pun tanyalah kat Zaidi ni, Kerja apa tu? so si Zaidi ni bagi tahu, Alah, kerja senang je, jadi security. so terkejut jugalah si Fuad ni bila dapat tahu yang kawan dia dah dapatkan kerja sebagai jaga. Mula-mula Fuad ni marah juga kat Zaidi ni. Asal dia tak bagi tahu awal-awal yang kerja ni adalah kerja jadi jaga, jadi security. Tak adalah dia asyik tertanya-tanya kan. Rupanya si Zaidi ni sengaja tak nak bagi tahu Fuad pasal kerja kosong tu, kerja jadi security hotel ni. Sebab dia kata kalau dia bagi tahu awal-awal kat si Fuad ni, takut si Fuad ni tak nak ikut pula. Betul juga kan? Gitu pula.
Yang sebenarnya guys, Fuad ni tak kisah pun apa kerja pun. Pada dia, janji kerja tu halal. Jadi jaga pun, jagalah. Dan kerja ni pun memang Fuad tak pernah buat selama hidup dia. Kira inilah kali pertama dan pengalaman Fuad bekerja sebagai abang security. Jadi Zaidi pun minta maaf lah dekat si Fuad ni sebab tak cakap awal-awal kat Fuad pasal kerja yang dia dapat ni. Fuad pun kata okey je lah kan. Lagipun dia kata dia boleh timbul pengalaman baru. Dia pun taklah salahkan Zaidi. Zaidi dah dapatkan dia kerja pun sebenarnya dia dah bersyukur. Si Zaidi ni sebenarnya memang bekerja kat Kuala Lumpur. Jadi bila dia balik kampung masa tu, dia offer pula kat Fuad ni kerja dekat KL. Sebab dia tengok Fuad ni macam dah lama sangat menganggur kat kampung. So dia bawa lah Fuad ni sekali kerja kat Kuala Lumpur bersama dengan dia. Zaidi memang kerja security sebelum ni. Katanya kerja jadi security ni mudah dapat. Lagipun katanya tak memerlukan kelulusan yang tinggi pun, senang je. Fuad pun sedar juga yang dia pun belajar setakat SPM je pun. Kira boleh je lah terima kerja ni kan, asalkan bekerja daripada menganggur je kat kampung tu kan. Lebih baik dia bekerja kat Kuala Lumpur. Security pun bukanlah kerja yang tak bagus sangat pun. Kurang-kurangnya dia ada kerja dan hasilnya tu halal pula tu. Itu yang paling utama. Dipendekkan cerita, diorang ni tinggal kat sebuah hostel yang tak berapa jauh pun daripada hotel yang diorang kerja ni. Hostel tu memang khas untuk pekerja-pekerja hotel yang bekerja dekat situ. So memang senang lah nak pergi balik kerja. Jalan kaki pun dah boleh sampai katanya. Hotel yang diorang kerja ni memang besar. Betul-betul dekat tengah bandar Kuala Lumpur. Boleh tahan famous jugalah hotel yang diorang kerja ni. Fuad ni kata kalau naik dekat tingkat atas hotel tu, memang boleh nampak KLCC dengan KL Tower dengan jelas. Memang cantik sangat lah kata Fuad. Dia jakun sekejap masa tu. Cantik dan indah sangat kata dia. Hari tu adalah hari pertama dia bekerja sebagai security. Dan masa tu dia pun ikut senior-senior dia pergi meninjau kawasan yang dia perlu jaga. Semua ceruk hotel dia pergi. Makan masa jugalah nak hafal selok-belok kawasan hotel tu. So bila senior dia serah kerja, Fuad pun dibekalkan dengan satu walkie-talkie dengan cota. So petang tu Fuad ni pun mulakanlah kerja meronda dekat kawasan hotel tu. Tengah-tengah dia meronda tu, tiba-tiba walkie-talkie dia berbunyi. Fuad, masuk Fuad. Fuad, masuk. Fuad kata itu suara Zaidi tu. Fuad pun jawab balik lah. Ya, ada apa? Tolong pergi ke loading bay sekarang Fuad. Tolong pergi ke loading bay Fuad. Jawab Zaidi melalui walkie-talkie tu. Baik. Balas Fuad balik. Rupanya Zaidi yang panggil Fuad ni minta dia pergi ke loading bay. So dia pun pergilah ke tempat yang Zaidi suruh pergi tu. Kawasan loading bay tu memang panas sikit. Kalau duduk lama-lama kat situ boleh berpeluh jugalah ketiak, kata si Fuad ni. Masa tu dah nak dekat maghrib bila dia sampai dekat situ. Dia tengok si Zaidi ni pun tak ada pun kat situ. Lama jugalah dia tunggu si Zaidi ni. Bila dah lama sangat Zaidi ni tak muncul, si Fuad ni pun panggil lah Zaidi guna walkie-talkie tu. Zaidi masuk. Zaidi kat mana tu? Zaidi kat mana tu? Tapi guys, senyap je, tak ada jawapan pun. So Fuad tunggu lagi. Sambil-sambil tu dia tengoklah keadaan sekeliling. Yang dia nampak masa tu cuma ada sebuah lori yang parking kat situ. Sambil tunggu si Zaidi ni, Fuad ni pun datang dekatlah sikit dengan lori tu. Saja-saja je nak tengok-tengok katanya. Tak lama tu, tiba-tiba suara Zaidi masuk kat walkie-talkie. Fuad, kau kat mana Fuad kat mana? So Fuad pun jawab, Aku kat loading bay ni. Bukankah kau yang suruh aku datang sini kan? Tapi kau tak datang-datang juga. Kau kat mana ni? jawab Fuad balik. So si Zaidi ni pun balaslah balik. Bila masa pula aku bagi kau ni Fuad? Aku ada dalam bilik pemantauan ni, tengah tengok CCTV ni. Si Zaidi beritahu yang dia nampak Fuad ni pergi dekat loading bay. Tu yang Zaidi ni tanya duk buat apa dia dekat situ. Lepas tu Fuad ni tak puas hati lagi. Dia tanya balik, Bukankah kau yang panggil aku ke loading bay ni ke Zaidi? si Zaidi ni pun jawablah balik yang dia ni tak ada pun suruh Fuad pergi ke loading bay tu. Si Zaidi ni rasa pelik juga. Dia pun suruhlah si Fuad ni patah balik masuk ke pejabat. Fuad rasa pelik lah kan. Kalau Zaidi kata itu bukan suara dia,
bukan dia yang suruh Fuad pergi ke loading bay. Dah tu, suara siapa yang dalam walkie-talkie tadi tu kan? Fuad pun pusing balik lah nak tinggalkan lori tu. Tiba-tiba guys, enjin lori tu berbunyi, menderu. Vroom, vroom. Lah, ada orang rupanya, kata Fuad. Dia ingatkan tak ada siapa-siapa dalam lori tu, sebab daripada tadi senyap je enjin lori tu. So Fuad ni pun patah balik lah, pergi dekat kepala lori tu, saja nak tengok siapa driver lori tu. Tak ada orang. Bertambah pelik lah, kata Fuad. Dia pun intai-intai belakang lori pun tak ada sesiapa. Memang tak rasa menyeramkan pun masa tu, sebab kawasan loading bay tu terang menerang guys. Memang banyak lampu kat situ. Fuad ni dia tergaru-garu kepala dia. Macam mana enjin lori tu tiba-tiba hidup, tapi tak ada siapa pun kat dalam tu. Pula tu, yang tambah peliknya lagi, bunyi enjin tu menderu-deru macam orang main tekan-tekan minyak, rem-rem minyak, bunyinya lebih kurang macam tu. Tu yang buatkan Fuad ni tiba-tiba meremang, auto seram. Tapi Fuad ni tak puas hati. Mungkin ada orang yang sengaja nak menakut-nakutkan dia, kata dia dalam hati. Manalah tahu kot-kot ada orang yang nak prank dia tu sembunyi dekat celah lori. Yelah, lori tu kan tinggi, mungkin terhadang pintu ke, kot-kot ada orang kat dalam tu ke, manalah tahu kan. Orang tu sembunyi dekat bawah-bawah dashboard ke. Fuad pun panjatlah sikit ke atas lori tu, nak jenguk betul-betul kat tempat duduk driver tu, ada orang ke tak ada orang. So dia pun perlahan-lahan lah naik kat lori tu. Lepas tu masa dia jenguk ke dalam lori tu, ngam-ngam guys, Fuad nampak ada pocong baring kat atas kerusi tu. Pocong. Muka pocong tu tepat-tepat tenung ke arah muka si Fuad ni. Muka pocong tu pucat guys, berbunjut. Mata dia pula ni lebam, tapi nampak sebiji mata dia tu macam terkeluar daripada sangkar ni. So kecut perut jugalah si Fuad masa tu. Terus si Fuad ni tak tunggu lama, dia pun teruslah lari lintang pukang, sebab dah ketakutan sangat dah ni. Fuad ni kata inilah pengalaman dia kali pertama jumpa dengan benda-benda macam ni dalam hidup dia. Mula-mula tu dia pun rasa was-was juga dengan apa yang dia nampak tu. Dia ni masih tak percaya apa yang berlaku, sama ada dia nampak tu, yang dia nampak tu memang betul-betul pocong, ataupun saja je budak-budak senior ni nak prank dia. Wallahualam. Bila tengok balik dalam CCTV tu, memang tak nampak langsung pocong tu dalam lori, sebab mungkin terlindung, kata Fuad. So dalam kepala otak si Fuad ni, memang dia menafikan itu adalah hantu. Dan seboleh-bolehnya dia cakap itu memang kerja Zaidi dengan kawan-kawan dia tu yang nak kenakan dia pada hari pertama dia bekerja kat situ. Fuad ni masih tak puas hati guys. Dia marahkan Zaidi ni, tapi Zaidi ni sekeras-kerasnya menindakkan apa yang Fuad nampak tu adalah kerja si Zaidi ni. Memang bukan dia yang buat. Si Zaidi ni kata balik kat Fuad, "Weh, aku tak ada masa lah aku nak kenakan kau ni. Banyak lagi benda lain yang aku nak buat." So terdiam sekejap si Fuad masa ni. Dia rasa belenggu betul kat otak dia ni. Memang hari pertama tu penuh dengan cabaran, kata Fuad. Tambah pula senior-senior bercerita pengalaman diorang kat hotel tu. Macam-macam lah diorang cerita ni kat Fuad. Teruja lah si Fuad ni nak tahu, walaupun dalam hati dia tu sebenarnya takut. Tapi senior-senior ni tak nak cerita lebih-lebih. Mungkin sebab dia tak nak budak-budak baru ni tak boleh nak buat kerja sebab takut sangat. Ni agak Fuad lah. Tapi guys, bila dia fikirkan balik apa yang terjadi pada dia masa kat loading bay tu, memang memalukan sebenarnya. Mana taknya, si Fuad ni punyalah takut masa tu sampai dia terkencing dalam seluar guys. Nasib baik tak ada orang nampak masa tu. So sabar je lah. Nak tak nak Fuad kata dia kena sabar je. Jiwa dia ni kena kental. Sebab kerja jaga ni nampak je senang, tapi cabaran dia bukan kena berhadapan dengan manusia je. Macam-macam benda yang dia kena hadap, termasuklah benda-benda yang gaib ni. So dalam minggu pertama ni, Fuad kata tu je lah kejadian seram yang terjadi pada dia. Tapi bila masuk je minggu ketiga, masa ni mencabar sikit guys. Dia dah kena kerja shift malam masa tu. Nak tak nak kena tempuh jugalah. Dah duty roster macam tu kan, dan tanggungjawab dia kan. Ni kata Fuad. So tugas dia malam tu, dia dengan partner dia kena pantau bahagian swimming pool. Pula tu, pool ni ada dekat tingkat atas.
So Fuad ni naiklah lift. Memang tak kuasalah dia nak naik tangga kan. Betul tak? Ada lift, naik lift lah. Masa tu dia tengok jam dah dekat pukul 12 malam. So sampai je dekat level pool tu, nampak kawasan pool tu masih huru-hara sebab ada program yang baru habis. Fuad tengok budak-budak pelayan lelaki dengan perempuan ni masing-masing tengah sibuk mengemas masa tu. Malam tu Fuad rasa lega sebab dia meronda berpartner. Dia kata syukurlah juga kan ada peneman. Kalau dia seorang-seorang, keras juga dia kerja malam tu. Masa tengah-tengah meronda kawasan pool tu, partner dia pergi toilet kejap. Sambil tu Fuad ni pun tunggulah partner dia tu. Dia bersandar dekat dinding. Tengah-tengah dia pandang kiri kanan sambil dia pegang cota dia dengan walkie-talkie dia tu, tiba-tiba guys, dia terpandang benda putih kat satu sudut dekat balik pokok perhiasan yang betul-betul dekat dengan swimming pool tu. Lama juga si Fuad tenung susuk putih tu. Dia cakap dalam hati, apa benda lah agaknya tu kan. Nak kata prop macam tak mungkin je, sebab lain macam bentuk dia ni. Kawasan situ dah lah gelap. Benda putih tu nampak macam sama-sama je. Tapi fikiran Fuad ni tetap nak tahu juga apa benda yang dia nampak tu. Seolah-olah benda tu macam mengganggu fikiran si Fuad masa ni. Dalam pada Fuad ni tengah tenung kain putih tu, lama-lama kain putih tu yang sipi-sipi terlindung sebalik pohon tu, tiba-tiba guys, dia keluarkan kepala dia. Dia buat surprise kat Fuad ni. Terkejut beruk Fuad jadinya masa tu. Dia lagi guys rupa-rupanya pocong. Pocong yang macam dia nampak kat dalam lori masa awal-awal dia kena kacau tu. Fuad ni masa tu dia tak takut guys. Dia kata dia dah hilang seram dah. Dia terus tuju je kat benda tu. Dalam kepala otak dia ni, dia fikir mesti budak-budak ni nak buat prank macam hari tu kat dia, macam hari pertama yang dia kena tu. Masa Fuad ni melangkah pergi ke arah pocong tu, tiba-tiba guys, pocong ni terus lompat terjun daripada hotel. Alamak, biar betul kan. Masa ni terkedu betul si Fuad ni. Sebab barulah terfikir yang pocong ni bukan sebenarnya manusia. Tak mungkin dia berani terjun daripada tingkat atas hotel tu ke bawah. Hotel tu tinggi guys. Sudah. Fuad kata ini bukan manusia ni. Ini memang betul-betul hantu ni. Barulah dia percaya yang selama ni bukan kawan-kawan dia prank. Apa yang dia nampak ni memang betul-betul hantu guys. Mengucap panjang dia. Astaghfirullahalazim. Fuad tak tunggu lama. Dia terus belah je daripada situ. So kawan dia yang pergi toilet tu pun dia tak tunggu dah. Esoknya si Fuad ni demam. Demam terkejut kata dia. Barulah dia sedar yang dia ni betul-betul nampak benda gaib tu. Nasib baik benda tu tak mengikut dia balik. Bila dia nak kerja balik, Fuad ceritalah dekat senior dia apa benda yang dia nampak kat area pool tu. Senior dia ni senyum je dengar cerita Fuad ni. Fuad pun korek lah cerita daripada senior-senior dia pasal makhluk mistik kat hotel tu. Senior dia kata hotel yang tempat dia orang bekerja ni pernah berlaku satu kejadian bunuh diri guys. Tapi tak pastilah cara bunuh diri tu macam mana. Senior tu cakap memang selalu ada penampakan je, tapi benda tu tak pernah mengacau ke merasuk orang ke apa. Semua security yang dah kerja malam, dah kerja lama, memang dah faham sangat dah. Tapi itulah, si Fuad ni kan budak baru. So kiranya salam perkenalan lah untuk dia ni, untuk si Fuad ni. Senior ni minta lah Fuad ni janganlah terlalu ikutkan perasaan takut tu sangat. Jiwa kena betul-betul kental. Anggaplah kita ni mencari rezeki. Kerja kat mana-mana pun memang akan ada ujian. Cuma tengok situasi dan tempat tu juga. Zaidi pun nasihat juga kat Fuad ni supaya dia kena kuatkan semangat. Sebab dia pun pernah jumpa juga benda-benda pelik macam ni. Tapi dia buat tak ambil pot je. Dia buat tak tahu je. Zaidi kata jadi jaga ni kena berani. Benda-benda tu memang suka mengusik. Yang penting kita jangan mudah terpengaruh dan jangan mudah melatah. Itulah yang Zaidi pesan kepada Fuad. Fuad kata dia tak lama pun kerja kat hotel tu sebab dia dapat rasakan benda-benda tu suka sangat mengacau dia ni. Suka sangat sakat dia. Walaupun cara benda tu mengacau taklah berapa ekstrim sangat, tapi Fuad rasa rimas. Sebab tak boleh nak fokus dengan kerja dia bila asyik diganggu dengan benda-benda macam ni. Antara gangguan yang dia pernah kena masa dia tengah meronda tu,
Macam orang menangis, tiba-tiba dengar orang mengilai. Ada juga yang panggil-panggil nama dia. Tapi bila dia cari-cari, tak ada siapa pun. Yang paling seram, bila dia pernah terserempak dengan pocong tu lagi. Boleh jadi sawan guys. Dia kata bila kena kacau dengan pocong ni, sebab dia asyik terkejut je. Asyik terkejut je kerja dia. Aduhai, pocong lah pula brother Fuad ni jumpa. Bertabahlah brother Fuad. Bercakap pasal abang security ni guys, aku pernah bagi tahu kat korang hari tu. Tak mudah sebenarnya bekerja sebagai seorang security ni. Seorang jaga ni. Hati ni, jiwa ni memang betul-betul kena kuat babe. Kena kuat, kena kental, kena tabah. Apa pun aku doakan semoga semua brother-brother security ni yang bekerja dan bertugas ni sentiasa dimurahkan rezeki dan dilindungi. InsyaAllah. Kita doakan sama-sama guys untuk diorang ni. Okay guys, sampai sini je Malam Mistik kali ni. Seperti biasa guys, yang baru singgah channel aku ni, bantu aku tekan button subscribe tu. Tekan sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi cerita aku ni di masa yang akan datang. Yang mana kawan-kawan yang baru join aku ni, aku harap korang enjoy semua konten-konten aku. Okay, insyaAllah. Mana-mana kawan yang baru nak kongsi cerita mistik korang tu, korang boleh kongsikan cerita-cerita korang tu melalui akaun sosial media aku. Aku dah pun tuliskan dekat ruangan description ni guys. Dan jangan lupa add aku kat IG, Facebook dan TikTok korang tu. Sharekan sekali cerita aku ni guys. Bantu-bantu aku. Terima kasih aku ucapkan kat korang semua. Okay guys, sehingga kita berjumpa lagi di Malam Mistik yang akan datang. Korang jaga diri korang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Goodbye. Malam Mistik.